10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Masa. Pada 28 Mei 2014, Majlis Sambutan Hari Guru dan Anugerah Kecemerlangan Ujian Penilaian Kelas KAFA UPKK bahagian Pantai Barat Selatan tahun 2014 telah diadakan di Dewan Teratai Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, Sabah. Program tersebut telah disempurnakan oleh Ustaz Halim bin Ahmad, Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Cawangan, Sabah. Pada majlis ini, seramai 123 orang murid KAFA lelaki dan perempuan yang mendapat 8A bagi semua mata pelajaran ujian penilaian kelas KAFA UPKK dari 5 buah daerah iaitu Tuaran, Tamparuli, Menggatal, Penampang dan Kota Kinabalu telah diraikan. Seterusnya, 12 orang telah menerima anugerah guru cemerlang pada majlis berkenaan. Pada peringkat kebangsaan, KAFA Negeri Sabah telah menduduki tempat ketiga tertinggi dalam pencapaian 8A dalam ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi tahun 2014. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. لا يغفر الذنوب إلا
Dalami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira mana jua anda berada. Alhamdulillah. Rezeki untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif. Hari ini kita berada di tanggal 26 Mei 2021 bersamaan dengan 14 Syawal 1442 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan, keselamatan dan ketenangan untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kiralah kat mana jua anda sedang mendengarkan kami, moga-moga Allah sentiasa berikan perlindungan untuk semua, insya-Allah. Baiklah, telah pun bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi. Banyak sangat input-input informasi dan juga ilmu yang kita perolehi daripada perkongsian mereka. Moga-moga ini menjadi bekal dalam kita menjalani kehidupan kita dengan lebih terpandu, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini bersama dengan Yati kita bakal mulakan perkongsian rancangan pertama kita, tak lain tak bukan Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari untuk perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah Ustaz akan bersama kita secara langsung di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, dan insya-Allah Ustaz akan sambung lagi tentang cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur ideal baginda Rasulullah. Bagaimanakah caranya? Minggu lepas kita dah dapat sebahagian dan minggu sebelumnya pun kita dapat awalan, minggu lepas sebahagian, dan hari ini kita bakal teruskan untuk sama-sama kita menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik dalam keseluruhan kehidupan kita, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, kita ada lembaran Juzuk Cinta Halim Ahmad dan juga Fawaz Furqan. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku tak punya kudrat bila dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tamban pelihara hatiku. Bisikannya terus ke jantung seolah mengalir dalam darah. Kadang membuatku termenung kerana memikirkannya. Lembaran juzuk cinta sebaliknya dah tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian
anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajbukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 019-999-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian di Aspirasi. Edisi Rabu yang positif, kita bakal mulakan untuk kita memperdalami lagi tentang ilmu sunnah baginda Rasulullah SAW. Ni kita belajar dari sudut rasional di sebalik sunnah tersebut, dan tak lain tak bukan Saban Minggu bersama dengan kita bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Walaupun kebanyakan orang bercuti hari ni Ustaz, tapi ni Ustaz masih bersama dengan kami. Tapi Ustaz biasalah kan kat rumah dengan buat tazkirah sebagainya kat rumah je Ustaz kan. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan Ustaz. Dan hari ni kita nak sambung lagi Ustaz dengan pengajian kita masuk minggu yang ketiga untuk pengajian rasional di sebalik sunnah cara hidup baginda Rasulullah SAW. Tentang tidur, bagaimana mula nak tidur, bangun tidur semua kan. Dan kita nak sambung untuk bahagian yang ketiga tentang tidur ideal baginda Rasulullah SAW. Mungkin sebagai awalan ni kita berikan penerangan terlebih dahulu untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاما بعد. Terima kasih DJ Yati, dakwah dan jihad, sentiasa berdakwah dan sentiasa berjihad insya-Allah. Walaupun tak berjihad di Palestin tapi berjihad secara menggunakan lisan, memberikan pengisian, perkongsian yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Dan yang dimuliakan juga pada sidang pendengar dan penonton yang Allah SWT sekalian yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT dan kita dilindungkan daripada segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19. Kita bimbang angka menunjukkan semakin menggila nampaknya kan. Jadi kita kena jaga diri kita. Kalau tak total lockdown pun kita sendiri yang kena self total lockdown, diri sendiri yang kena total lockdown. Saya dah beberapa hari tak keluar sejak bukan
dikuat-kuasakan yang hari ni semalam 25 hari bulan kan. Tapi sebelum-sebelum tu memang tak keluar. Memang duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah sebab ialah kalau kita tak sayang diri kita, sayangilah keluarga kita kan. Kadang-kadang kita tak tahu, kita pergi keluar tanpa tujuan, kita bawa balik jadi anak dan isteri kita yang jadi mangsa kan. Sebab itu kita kena terus samping tu terus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar bebas daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Kalau kita lihat amalan Nabi SAW, kita dah bicara betul di atas spot minggu ketiga, kita dah bicara tentang kehidupan Nabi SAW ataupun kita panggil lifestyle Rasulullah SAW ataupun cara hidup Nabi SAW, bagaimana Nabi memulakan kehidupannya. Dan kalau kita lihat pada pertemuan kita yang lepas pun kita bicara tentang amalan Nabi sebelum tidur. Amalan Nabi sebelum tidur ataupun kita bincang di bawah tajuk adalah tidur ideal Rasulullah SAW. Ideal ni bermaksud baik untuk kesihatan. Ideal ni adalah yang terbaik untuk kita amalkan. Antara yang kita bincang pada pertemuan kita lepas adalah Allahumma salli baginda SAW beruduk sebelum tidur. Dari sudut sains kita dapat manfaat kebersihan kan, kebersihan diri. Dan dari sudut sains juga kita mendapat menurunkan stres. Rupa-rupanya air ni dia mampu untuk menghilangkan ataupun menurunkan kadar stres seseorang. Okey. Seterusnya kecantikan. Kalau kita keluar dan bagi wanita yang menggunakan alat makeup, kalau dia tidur dengan alat makeup, ada tindak balas dari sudut kimia, jadi akan merosakkan kulit wajahnya, jadi membersihkan tu Allah SWT menjadikan seorang tu selamat daripada penyakit yang berkaitan dengan kulit. Bila dikaji pula tentang rupanya titik-titik akupuncture, satu ilmu akupuncture, ilmu perubatan yang menggunakan jarum tu, akupuncture, titik-titik akupuncture tu ada kaitan dengan bahagian-bahagian solat, antaranya kepala, telinga, tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Sebab itulah Allahumma salli, kita selain daripada dapat pahala beruduk, sebagaimana kita bincang yang lepas, kita juga dapat manfaat dari sudut sains. Hari ini kita nak sambung kembali pengajian kita ataupun perkongsian kita. Selama ni kita bincang yang amalan kedua yang dilakukan oleh baginda SAW adalah membaca 3 kul. Membaca 3 kul. Ada satu amalan yang kita mungkin lupa tapi besar manfaat dia. Apa dia? Doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, katanya setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, baginda akan membaca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Walaupun kadang-kadang kita baca bismika Allahumma ahya wa amut ataupun Allahumma bismika ahya wa amut, kita dulukan perkataan aku hidup kemudian aku mati, tak ada masalah, dua-dua boleh. Cuma dalam lafaz hadis daripada Huzaifah Al-Yamani ini bermaksud Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku mati dan aku hidup. Sebenarnya kalau kita membaca doa ini dengan Allahumma salli dengan lafaz Arab tanpa kita memahami maknanya, mungkin tidak memberikan kesan kepada kita. Macam kita baca doa makan lah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik ni maksudnya adalah tambahkan, berkatkan kan. Sebab barakah ni dalam bahasa Arab adalah an-nama'u wa ziyadah. An-nama'u ni suatu yang berkembang, kemudian az-ziyadah, bertambah. Jadi kalau kita kata Allahumma barik, ya Allah kembangkanlah, kemudian barik, tambahkanlah ma razaqtana, apa yang telah kau rezekikan kepada kami. Bukan makanan je, okey. Tapi jangan masukkan dalam doa kunut pula, nanti kan pening kepala makmum, Pak Imam dah lapar ni kan. Kan dia boleh baca ke mana-mana pun, ya Allahumma barik lana, berkatilah apa yang telah kau rezekikan kepada kami kan, disebut tu. Sama juga bila kita baca doa Allahumma bismika amutu wa ahya, dia pada perkataan amutu tu, kalau kita baca dengan terjemahan dan kita faham maksud amutu, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, atau aku mati aku, perkataan aku mati tu dia akan menyebabkan kita ni gerun untuk tidur, takut untuk tidur. Bila kita takut untuk tidur, apa yang kita buat, kita akan
bertaubat pada Allah SWT. Ya Allah, banyaknya dosa aku buat pagi ni, banyaknya dosa aku buat pagi ni. Kemudian bila kata aku mati, sebab kita baru dengar cerita sahabat kita yang satu kelas, kemudian Mam tadi baru mengetih mengopi dengan dia kan. Mengetih mengopi. Kita dah dengar minggu lepas Dr. Rizal Bakar kata kalau nak ambil kopi sebelum jam 2 petang. Kalau selepas jam 2 petang dia akan mengganggu kualiti tidur kita. Jadi mengetih lah. Kan mengetih malam tu tiba-tiba dapat berita pagi sahabat kita yang malam tadi mengetih sama-sama meninggal dalam tidur. Meninggal. Kita umur dah sebaya pula tu. Kan kita alamak. Kita ni bangun tak besok pagi, adakah terus tidur? Jadi itu dia akan menginsafkan. Bila sebut perkataan aku mati, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut tanpa kita memahami apa yang kita minta, apa yang kita baca, dia tidak akan mendatangkan kegerunan dalam hati kita. Jadi tidur dengan membaca doa ini adalah tidur yang menginsafkan kita, tidur yang menginsafkan kita. Yang kedua, tidur dengan membaca doa ini dia adalah satu muhasabah. Okey, satu muhasabah. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, katanya ketika baginda SAW hendak tidur, baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan baginda SAW dan berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tub'atsu ibadak. Tuhanku, lindungilah aku daripada azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu daripada kubur. Jadi dia satu muhasabah. Jadi Allah lindungkanlah aku daripada azab engkau pada hari engkau akan membangkitkan hamba-hamba engkau daripada kubur. Jadi tidur ini sebagai satu muhasabah. Kita minta. Ini doa juga yang diamalkan oleh Nabi SAW. Okey. Rabbi qini azabaka yauma tub'atsu ibadak. Ini boleh kita amalkan. Ataupun kalau tak boleh bahasa Arab, kita bahasa Melayu lah. Tuhanku, lindungilah aku daripada azab engkau pada hari engkau akan membangkitkan hamba-hambamu daripada kubur. Itu amalan Nabi SAW lah. Dia jadi satu muhasabah. Okey. Yang seterusnya, tidur dengan berdoa ni dia memberikan kita kesyukuran sebenarnya. Bagaimana boleh memberikan satu kesyukuran? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an katanya setiap kali baginda SAW hendak tidur di atas tilamnya, baginda akan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Jangan sambung doa lain pula. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa lepas makan. Dia hampir macam doa makan, tapi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Yang maksudnya segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan makan kami hari ini. Alhamdulillah kita dapat makan hari ini. Wa saqana, dan mencukupkan minuman kami pada hari ini. Wa kafana, dan mencukupkan segala keperluan kami hari ini. Wa awana, dan melindungi kami pada hari ini. Fakam mimman la kafiyah lahu wa la mu'wi. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang di luar sana yang tidak ada kecukupan dan tidak ada pelindungan. Cuba kita bayangkan gelandangan yang tidur di bawah jambatan dengan anak dan isterinya, kan? Di pengalaman dia bila turun untuk memberikan bantuan kepada gelandangan-gelandangan ni, kita tengok dah pukul 12 lebih ni, anak-anak dia masih tak tidur lagi sebab di taman-taman bunga itu masih lagi ada orang duduk di bangku-bangku. Bila orang semua dah beredar, si abang, saya cop, istilah cop lah kan, tempah. Saya cop bangku ni, adik-adik nak bangku tu berebut. Adik nak tidur kat bangku ni, abang nak tidur bangku ni. Tu anak-anak yang tak bernasib baik macam kita masya-Allah tidur dengan airconnya, dengan tilam yang lembutnya, dengan selimutnya, dengan bilik yang kita hias macam hotel 5 star-nya kan. Sebab itu kita kena syukur, alhamdulillah at'amana, Allah telah mencukupkan makan kami hari ini. Sebab ada di luar sana orang yang mengais tong sampah cari makanan. Kalau kita lihat yang lepas ada yang curi biskut sebab lapar sangat. Ada yang kes yang ni dia main ambil je kan, tiba-tiba kena tangkap. Rupanya yang dia ambil tu adalah makanan anjing.
Dia ingat makan, dia sebab anak dia lapar tak ada makanan. Jadi bapa dia nekat pergi ke supermarket, dia ambil je. Bila-bila kita tangkap rupanya makanan anjing. Maksudnya ada ibu bapa macam tu, ada anak-anak kelaparan sebelum tidur. Kita alhamdulillah tak pernah lapar sebelum tidur kan. Itu masalah kita. Sebab itu kita kena doa, alhamdulillah at'amana wa saqana wa kafana, dan Allah telah cukupkan kita hari ini, wa awana, dan Allah lindung. Berapa ramai orang di luar sana, kata Nabi SAW, yang tak ada kecukupan untuknya dan tak ada perlindungan, hanya berbumbungkan langit dan berlantaikan kotak sahaja kan. Jadi kita kena itu syukur. Lepas itu kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Pertama, doa kita bila berdoa secara tak langsung tu jadi ibadah. Cuba kita perhatikan, Allahumma bismika ataupun bismika Allahumma ahya wa amus. Kita ada sebut bismika, dengan nama engkau ya Allah. Dia sama tarafnya dengan lillahi ta'ala. Macam kita kata, saja aku berpuasa kerana Allah Ta'ala. Jadi bukan berpuasa kerana orang lain. Jadi kalau kita tidur dengan kita menyebut bismika Allahumma, bismika dengan nama engkau ya Allah, kita telah meniatkan aku tidur ni kerana engkau. Aku tidur ni kerana engkau. Jadi kalau aku tidur ni kerana engkau, seluruh tidur aku ni mudah-mudahan Allah kira sebagai pahala. Allah kira sebagai pahala. Sebab itu kita lihat di awal perbincangan kita ialah tidur Nabi SAW kita bincang. Tidur ni kalau kita tidur sekadar jadi adat, tidur jadi adat. Saya alhamdulillah doakan yang tidak duduk-duduk PKP ni kan, dah rangka satu tajuknya sunnah Melayu dari sunnah jadi adat. Dah ada 47 dah. 47 amalan. Saya bila nonton di YouTube Kompang kan, Kompang, saya cakap Kompang ni amalan sunnah sebenarnya, tapi dia jadi adat kan. Sebab kata Nabi SAW, iklankanlah majlis nikah kamu bidufuf, dengan kompang, dengan gendang. Subhanallah. Rupanya kompang ni adalah Allah SWT dia sunnah, tapi dah jadi adat. Itu yang saya bongkar tentang tu lah. Tentang tu insyaAllah. Doakan kalau kita sambung nanti insyaAllah untuk perkongsian kita, kita tajuk sunnah Melayu dari sunnah jadi adat. Nanti insyaAllah kita sambung untuk ni. Kalau disambung kontrak lah. Disambung kontrak lah kan. Okey. Dia akan jadi tidur ibadah. Bila kita, kalau kita tidur jadi adat, tidur ni adat maksudnya kebiasaan. Adah ni maksudnya kebiasaan. Okey. Jadi bila tidur jadi kebiasaan, tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Tidur sebab mengantuk. Sedangkan kalau kita tidur 8 jam, kita bincang lepas, tidur 8 jam sehari, kita telah habiskan 20 tahun. Kalau umur 60 tahun, kita habiskan 20 tahun. Itu 1/3 daripada umur kita hanya untuk tidur. Dan tidur yang tidak mendatangkan pahala. Hanya dengan sebut Allahumma bismika ahya wa amut ataupun bismika Allahumma ahya wa amut saja pula, dengan namamu aku hidup dan aku mati, terus jadi ibadah. Sepanjang tidur kita dikira sebagai ibadah. Itu untungnya kita kalau mengamalkan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, masya-Allah, banyak dah ni. Rakan-rakan kita dah ligat ni ustaz, tulis nota setiap apa yang keluar daripada mulut ustaz tu semuanya dijadikan nota, masya-Allah. Dan ada juga dia kata ustaz macam Jasmita Mas, dia kata ustaz kalau boleh beri kami kopi doa tu supaya nanti boleh print dan juga boleh dibaca, masya-Allah. Nanti insya-Allah kita saya kongsi di radio di FB IKIM insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, kita akan sambung lagi lepas ni. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, tekan butang share bagi yang sedang menonton secara langsung di FB IKIM FM, FB Ustaz Rusdi juga. Kita sebarkan kan rasional di sebalik sunnah tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. حبيب الله
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Bicara kita berkenaan dengan tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bawa masuk bab baca doa sebelum tidur. Ustaz tadi kongsikan antara kelebihannya, dia mendatangkan kegerunan, dia menginsafkan. Kemudian sebagai muhasabah diri kita juga, dan juga ke hujung tadi Ustaz kata sebagai tanda syukur kita, menunjukkan, melempiaskan rasa syukur kita pada Allah SWT sebelum kita tidur dengan doa, membaca doa tidur itu sendiri. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Antara amalan yang seterusnya yang dilakukan oleh baginda SAW sebelum tidur untuk mendapat tidur yang ideal kan, iaitu berzikir sehingga terlelap. Berzikir sehingga terlelap. Disebut dalam hadis bahawa apabila di kisahnya bila Fatimah anak Nabi SAW, hadis ini ada sahih, hadis riwayat Bukhari, telah bercerita kepada kami Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa isterinya Fatimah mengeluh kerana bekerja, lalu dia meminta pembantu, lalu ia mengadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan mengeluh tau, istilahnya macam yalah, macam mana dia nak meluahkan perasaan, meluahkan perasaan. Sebab ialah kita faham, kalau kita bekerja di pejabat tu, kita ada office hour, maksudnya ada waktu pejabat 8 hingga 6 petang contohnya, ataupun 8 hingga 5 petang. Balik kita boleh berehat. Isteri kita, ibu kita di rumah tu 24 jam dia tanpa rehat, 24 jam. Hatta kalau macam anaknya nak buat puasa 6 pun, ataupun suami nak puasa 6 pun, isterinya dah habis awal lah bangun juga isterinya, walaupun tak puasa kan, sebab untuk masakkan suami dia, untuk sediakan untuk anak dia kan. Jadi dia 24 jam sebenarnya. Sebab itu dia ada nak meluahkan perasaan dia. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW agar diberikan seorang pembantu, akan diberikan seorang pembantu. Lalu kata Nabi SAW, jika kalian berada di tempat tidurmu, ataupun tempat tidur kalian, bacalah takbir 34 kali. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Disebut susunan kita pulang lah. Kita nak ikut yang susunan dalam wirid kita selepas solat pun boleh. Allah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kalau ikut nak susunan daripada matan hadis ni adalah Allahu Akbar 34 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan tasbih 33 kali. Kata Nabi SAW, semua itu lebih baik buat kalian berdua daripada seorang pembantu. Demikian itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Bila kita lihat, rupanya ada satu kajian yang dilakukan oleh satu ketah kerja Fakulti Pengajian dan Pengajian Islam Contemporary Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Yang satu kajian daripada Nur Hidayah Ibrahim Star, Syarifah Nur Shah Bani Said Bilin. Ini dua pensyarah yang membentangkan kata kerja tentang bacaan Al-Quran terhadap fizikal, mental dan emosi. Bacaan Al-Quran ataupun zikir terhadap fizikal, mental dan emosi. Apa yang didapat daripada ni, Allahumma SWT, penemuan kajian saintifik terbaru di Amerika Syarikat telah membuktikan keajaiban Al-Quran dan zikir, khususnya berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran lah, dapat meredakan ketegangan urat saraf yang menyebabkan seluruh tubuh badan menjadi segar. Jadi rupanya zikir-zikir yang kita lantunkan itu, dia macam umpamanya macam ada orang urut kita lah, ada orang urut kita. Dia memberikan, dia meredakan ketegangan urat-urat saraf, urat-urat saraf. Stamina tubuh menjadi stabil, yang mana dapat membantu menyembuhkan penyakit. Hasil kajian ini mendapati bahawa dalam Al-Quran memberi pengaruh psikologi terhadap ketegangan tubuh secara langsung bila mana difahami sekali dengan maknanya. Masya Allah. Betul, kalau kita faham subhanallah, 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 jangan laju-laju sangat, nanti bunyi sebelah, dia tak bunyi subhanallah. Orang sebelah yang pandang.
Kenapa pada sebelah-sebelah? Kan sebelah tak. Kita kena fahami subhanallah, maha suci Allah. Kan maha suci Allah daripada apa? Maha suci Allah daripada sifat buruk, maha suci Allah daripada sifat makhluk, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Bila kita sebut perkataan subhanallah, bila sebut perkataan alhamdulillah, lalu kan dalam minda kita alhamdulillah ini dapat makan, alhamdulillah ini Allah lindung daripada penyakit COVID-19, alhamdulillah hari ini anak-anak ada lagi kat sebelah, alhamdulillah kan. Jadi semua alhamdulillah bukan sekadar alhamdulillah kan. Jadi hamlah jadi alhamdulillah. Sebab itu kena perlahan dan fahami maknanya. Kemudian Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, tak ada lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fahami maknanya, disebut bahawa dia memberikan pengaruh psikologi terhadap ketegangan tubuh secara langsung. Jadi kalau kita baca dan fahami maknanya, ini menurut satu kajian ataupun tulisan Khairul Ghazali tahun 2010. Okey, itu yang disebutkan tentang tu. Okey, selain daripada itu, rupanya zikir ini dia menenangkan jiwa. Kita pun dah biasa dengar ayat ni kan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Zikir tu maksudnya ingati Allah, hati akan jadi tenang. Jadi setelah seharian membanting tulang mencari rezeki, jadi bila kita berilah hak kepada badan kita untuk berehat, dan dodoikanlah dengan zikir yang menenangkan. Dodoikanlah dengan zikir yang menenangkan. Okey. Nanti kita bincang dari sudut sains pula ataupun dari sudut psikologi. Rupanya zikir yang kenapa tak kita tak ambil zikir lain ataupun kita tak buat satu amalan lain sebagai zikir untuk tidur. Kan nanti dia berkaitan dengan zikir kita, dengan Allah SWT, dengan ketenangan kita. Yang seterusnya mengagungkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersabda kepadanya, jika kalian telah berada di tempat tidur, maka bacalah takbir 34 kali yang sebagaimana disebut tadi kan. Okey, Fatimah meminta kepada Nabi SAW seorang pembantu dan mengadukan, ini kisah yang tadi kita baca itulah, yang kita baca tadi itu. Rupanya bila kita baca ni, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis ini, sebenarnya di sebalik kalimah zikir ini memiliki kekuatan sendiri, itu satu. Yang kedua, bagi kalimah subhanallah bermaksud maha suci Allah, bagaimana kita bincang tadilah. Kemudian Allahu Akbar bermaksud Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, memberi isyarat kepada minda kita bahawa sesuatu itu datangnya daripada Allah. Kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mengagungkan dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang menarik dari sudut sains, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu kajian disebut kertas kerja di seminar antarabangsa Al-Quran dan Masyarakat Kontemporari tahun 2018. Satu kajian pakar psikologi menyatakan walau bagaimanapun terdapat perbezaan di antara sistem penglihatan dan sistem pendengaran. Sistem pendengaran. Yang mana sistem pendengaran berfungsi setiap masa sekalipun orang itu tidur. Kan? Ialah kalau penglihatan pejam tak nampak apa-apa kan. Allah SWT dia malam tadi kabur, dia kata tidur tak pakai kacamata sebab dia rabun kuat kan. Jadi dia kata tidur tak pakai kacamata, mimpinya pun kabur, tak nampak. Sebenarnya tak ada kan, tak ada, sebenarnya tak ada. Okey, tapi pendengaran dia berfungsi. Sebab itu kita bincang pada pertemuan kita lepas antara hebatnya cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang manusia itu tidur, Allah akan offkan deria baunya, kan, deria bau. Sebab itu isteri menumis di dapur pun suaminya tak terkesan langsung, walaupun tenang anak dia tu tenang, siap berdengkur lagi siap berdengkur lagi kan, tenang tidur. Anak dah bersih dah, Umi masak apa ni, Mama masak apa ni, kuatnya. Tapi suami dia kat sofa tidur je kan, sebab Allah tutup deria baunya. Itu hikmahnya kalau kita tidur awal, dia menghilangkan keinginan makan lewat malam. Kan kita bincang lepas kan. Okey. Tapi Allah tak tutup dari pendengarannya. Allah tak tutup dari pendengarannya. Sebab itu fungsinya jam loceng. Itu fungsinya kan. Kalau ada orang bisalam kat luar, kita akan sedar. Okey, sebab Allah tak tutup dari pendengarannya. Okey. Dari sudut pandangan Islam, dari pendengaran merupakan medium pertama yang memberikan perhatian sebaik saja seorang bayi dilahirkan, iaitu mengalunkan azan di telinga kanannya dan iqamah supaya
supaya bayi tersebut mendengarkan perkataan yang baik dan terhindar daripada gangguan syaitan. Jadi hikmah kita azan, hikmah azan tu adalah untuk biar perkataan pertama yang masuk dalam telinga anak kita adalah perkataan yang baik, Kemudian kalimah azan tersebut menjadi pendinding pada anak kita daripada gangguan syaitan. Itu. Baca Al-Quran dan zikir menyebabkan gelombang otak menjadi perlahan. Nampak? Ni dia sudut rational science. Bacaan Al-Quran dan zikir akan menyebabkan gelombang otak menjadi perlahan. Seperti mana muzik ketenangan akan tetapi tahap frekuensi lebih perlahan untuk keadaan tidur. Keadaan ini memberikan gambaran bahawa bacaan Al-Quran dan zikir boleh digunakan dalam merawat penyakit masalah sukar tidur. Kalau kita susah tidur, zikir ataupun kita pasanglah zikir-zikir di handset ke atau membaca Al-Quran kita untuk memudahkan kita tidur. Satu kajian oleh Nur Ashikin dan rakan-rakannya tahun 2012 mendapati bahawa mendengar Al-Quran berbanding mendengar muzik klasik dapat memberikan keterangan pada seorang. Unsur-unsur keagamaan seperti zikir dan sebagainya dapat membantu pesakit yang mempunyai masalah emosi seperti depresi dan kebimbangan ataupun anxiety yang melampau. Jadi baca Al-Quran memberi kesan sebagai terapi dan ketenangan pada seorang itu meskipun ayat-ayat Al-Quran itu tidak difahami. Rupanya Allahumma salli alaihi wasallam, zikir ni ataupun baca Al-Quran ni dia adalah nada lembut untuk otak. Sebab itu kenapa dipilih zikir. Kalau muzik-muzik klasik tu mungkin ada alat muziknya yang kalau alat muzik yang tu ada kadang-kadang ada alat muzik pun tak sesuai juga. Tapi kalau zikir dan ayat Al-Quran ni memang bacaannya, alunannya lembut dan rupanya dia adalah nada yang baik untuk otak kita. Nada yang baik untuk otak kita. Itu disebut tentang tu, insya-Allah Hati. Nanti kita sambung lagi untuk insya-Allah sebab ramai ni rakan-rakan kita tak sabar nak tahu lebih lanjut lagi. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang sedang menonton di FB IKIM FM saat ini, saya sangat seru-seru untuk kita sama-sama tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat melaksanakan ataupun menjalankan mengamalkan sunnah dalam kehidupan mereka walaupun nak tidur, nak pejam mata ni kan. Kita mudah-mudahan kita dapat amalkan sebaik mungkin. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Saya tahu dia salah dan Jumaat 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong eksekutif grade EP19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Penolong eksekutif adalah bertanggungjawab membantu pengurus dan eksekutif pemasaran dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pemasaran. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bagi
Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dalam perkongsian Rahmatan lil Alamin. Hari ini kita cerita tentang tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak copy, nak contohi, nak betul-betul ikut seberapa yang kita mampukan insya-Allah. Dan tadi Ustaz dah kongsikan tentang doa, baca doa sebelum tidur, dan juga tadi sebelum kita berhenti rehat tentang berzikir. Kita ada sahabat kita Zaitun Hasan, Ustaz kata sebelum tidur ajar cucu baca doa dan zikir ni. Masya Allah, ni nenek yang prihatin ni untuk pengetahuan anak-anak cucu. Dan insya Allah kita nak sambung Ustaz tadi tentang, kita dah berhenti tentang dari sudut sains dan juga psikologi, memberikan ketenangan bila kita berzikir itu banding dengan muzik-muzik lain ataupun alunan-alunan yang lain. Jadi kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya terbaca satu artikel tentang rupanya kita setiap manusia ni dia ada getaran normal kita, ada rhythm di getaran normal kita. Sebab itu kita suka muzik, ya kan? Kita suka muzik. Dia ada getaran normal kita. Saya lupa getaran normal kita, tapi saya letaklah kita 10 bacaan untuk getaran normal manusia ni. Jadi mereka yang suka dengar lagu-lagu yang agak keras, heavy metal, rock dan sebagainya, boleh dengar sesekali, tapi jangan jadikan sebagai muzik yang kita dengar, sebab dia mampu untuk merubah getaran normal kita kepada tidak normal. Kan, kalau kita suka dengar lagu yang keras, lagu rock yang keras kan, kalau lagu rock ada juga macam Sufi Kau Hilang kan, tu lagu rock juga, tapi Allah dia lagu yang tenang, tapi kumpulan rock sebenarnya, tapi Allah SWT dia ada lagu yang kita tak dengar pun kadang-kadang dia punya orang yang menyanyi kan, tapi muziknya terlalu kuat. Jadi kata psikologi, dia mampu untuk merubah getaran normal kita yang mungkin bacaannya 10 jadi 15, jadi 17, jadi 20. Kalau kita sentiasa dengan lagu-lagu yang keras ni, getaran normal kita sudah berada pada tahap yang tak normal, iaitu getaran yang tinggi tadi tu. Jadi bila berada pada getaran yang tinggi, bila kita dengar lagu-lagu tentang zikir ataupun bacaan Al-Quran, kita rasa bosan. Kita tak rasa enjoy, kita tak rasa tenang, sebab getaran ketenangan kita ataupun getaran normal kita bukan lagi pada getaran yang normal tadi, cuma kita dah getaran yang tak normal. Kita akan tenang bila dengar lagu-lagu yang kuat. Saya pernah berforum dengan Syam Kamikaze. Syam Kamikaze ni dia pensyarah muzik di UiTM. Tak tahulah sekarang ni masih lagi ataupun dah tak ada kan. Dulu dia pensyarah UiTM, pensyarah muzik di UiTM. Dia kata nak tahu kita ni Allah SWT selalu dengar bunyi bising, ialah tahi telinga kita banyak. Dia sebut sampai terkeluar-keluar tu bermaksud kita telah telinga kita telah dicemari dengan pencemaran bunyi yang melampau. Dia sebut tentang tu. Rupanya ada kajian tu. Telinga pun ada kebaikan maksudnya nak tahu macam tu kan. Jadi muzik yang tenang ni dia akan menyebabkan kita ni tenang, sebab bacaan normal ketenangan kita, rhythm dia tu pada tahap normal. Tapi bila kita dah rosakkan rhythm ataupun getaran normal kita kepada tidak normal, jadi kita tak akan rasa tenang, kita tak akan rasa seronok bila dengar ayat Quran ataupun zikir. Sebab tu kalau nak dengar lagu rock ni boleh, tapi jangan kerap. Sesekali boleh. Bukan kita kadang-kadang kalau kita masuk ke kereta tu tak ada CD lain, tak ada lagu lain, memang lagu yang keras. Dengan kita tak cukup speaker dalam kereta, kita tambah lagi speaker dekat belakang tu. Kadang-kadang kita yang di luar kereta tu dengar boom boom boom. Kita pun Allah
tentram kat luar tu, tapi orang yang boleh bawa kereta tu rasa tentram. rasa nyaman je. Itu sebab getaran normal dia bukan lagi pada getaran normal, tapi getaran dia dah berada pada getaran yang tidak normal tu. Jadi sebab itulah ayat Quran, zikir itu adalah getaran ataupun rhythm yang terbaik untuk otak kita sebenarnya. Atau sebab kita hati-hatilah, kita hati-hati. Bukan tak boleh dengar, boleh, tapi berhati-hati. Okey, seterusnya Yati dan sidang pendengar Allah SWT sekalian, betul tu Ustaz dia kata, Sarbiah Abu Bakar kata, betul tu Ustaz. Dan sahabat-sahabat bila biasa dengan zikir-zikir Al-Quran, muzik lain yang tak senada dengan telinga dah reject untuk didengar. Terima kasih. Ni perkongsian yang menarik daripada sahabat kita. Ada yang sebut tadi saya suka, Ustaz, betul Ustaz, orang perempuan ni kerja 24 jam tak ada rehat, jadi pandai-pandai dah cari masa untuk berehat. Cari masa untuk berehat. Ya, betul. Kadang-kadang suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, carilah masa untuk qailulah, tidur sedikit pada waktu siang, tidur sikit pada waktu siang. Macam arwah ibu saya Yati kan, dia memang pukul, kalau saya nak telefon daripada KL ni, nak telefon, jangan lebih pukul 9. Lebih pukul 9 je mak saya dah tak ada dah. Mak saya dah tidur. Kena telefon awal 8.30 tu dia mengajar ngaji kat rumah tu. Tentulah kena bajet lah habis ngaji ke apa. Jadi kita telefon waktu tu. Kalau telefon pukul 9 ke atas tak ada, dia dah tidur dah. Tapi dia bangun pukul apa? Bangun pukul 4.30. Dia bangun pukul 4.30. Jadi ibu-ibu kita kan, dia memang tidur awal. Sebab tu jangan marah orang perempuan tidur awal, sebab dia nak cari masa untuk berehat. Jadi kita sebagai seorang suami pun kena hargai dia, kena hargai. Cuba kalau kita ambil alih kerja isteri kita sehari cukup kan, sehari tak payah sehari lah, goreng telur je. Goreng telur je. Tengok telur hancur, telur hangit, nak terbalikkan tak jadi terbalik. Jadi itu cukup kan. Jadi kita kena hargai tentang tu, insya-Allah. Okey. Untuk amalan seterusnya, kalau sempat tak sempat Tak sempat Ustaz. Sampai kita sama minggu depan, insya-Allah. Kita buat ulangan sikitlah tentang apa yang kita bincangkan daripada awal itu. Yang pertama sekali adalah tidur dengan kita membaca doa, dan kita jangan remehkan tentang doa ni. Okey. Sebab rupanya di sebalik doa ini, pada perkataan amu tu dia memberikan kepada kita, Allahumma SWT, pertama gerun untuk tidur. Jadi dia menginsafkan kita. Jadi kita akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang aku lakukan. Kan bagus kan kalau kita nak tidur, kita buat checklist apa dosa dan apa pahala. Saya ada seorang ustaz dulu, sampai bapa mertua dia panggil menantu dia ni macam malaikat. Macam malaikat. Dia ada catatan harian dia. Saya tak mampu nak ikutlah. Ada catatan hariannya. Kalau dia buat dosa, dia akan tulis hari ni dia dosa. Kalau dia buat kebaikan, hari ni dia tulis kebaikan apa dia buat. Bila sebelum tidur, dia akan ambil senarai tu. Dia ada buku kecil di mana-mana dia bawa kan. Dia akan tulis, dia tengok, ya Allah, kebaikan yang dibuat dengan dosa itu kebaikan lebih sikit, dia akan tak tidur, dia akan bangun, dia akan solat tahajud, dia akan istighfar. Dia akan cek hari ni ada tak aku sebut perkataan-perkataan yang tak baik, ada tak dalam hati aku terlintas perkataan yang tak baik. Tadi mungkin nak pergi sekolah ataupun nak pergi kerja, mulut kita menyumpah seranah, ataupun kita tak menyumpah serana pun dalam hati kita tu ada benda yang kita ni kan. Jadi cek balik, dalam tadi perjalanan aku ada buat ni, lepas tu kat office tadi aku ada culas ambil masa yang sepatutnya ni. Kena cek. Jadi waktu tidur tu, waktu tenang, boleh kita imbau kembali sepanjang siang ni apa yang kita buat. Banyak pahala ke banyak dosa kita buat. Kalau banyak pahala, alhamdulillah. Tapi kalau banyak dosa, tentulah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita insaf, kita insafi segala dosa kita. Kalau boleh setiap kali nak tidur. Sebab tidur ni umpama macam ialah seharian bekerja, malam ni hantar laporan ni. malam belum tidur ni checklist laporan apa yang kita dah buat, apa yang kita belum buat kan. Tentang tu, insya-Allah. Jadi selain daripada itu adalah muhasabah untuk kita. Okey, dan sebenarnya kita bersyukur, ini yang paling penting ni. Sama juga doa makan, nanti kita makan kan, kenapa kita makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana, apa yang telah kau rezekikan pada kami. Jadi kita bersyukur atas rezeki tersebut, sebab kita kena imbau, kita kena kenang orang di luar sana yang
yang terkais-kais tong sampah untuk mencari makanan waktu malam, tidur dalam keadaan lapar dan bangun pagi tak tahu nak sarapan apa lagi. Kita sarapan dah tahu dah, kan. Jadi kita kena bersyukur sebab kita ni Allah cukupkan pada kita untuk hari ni. Sebab itu saya banyak sangat terkesan dengan kisah-kisah